Kita masih membincangkan bagaimana kita dapat memberi lonjakan baru kepada sistem pendidikan teknikal kita. Kalau Datuk Salim Majid ada nyatakan tadi, kita ketinggalan berbanding negara-negara jiran kita, misalnya dari sudut pekerja berkemahiran tinggi, kita setakat 28.25.9% berbanding Thailand misalnya 38.9%. Jadi Datuk, bagaimana kita nak dapatkan lonjakan ni kalau sistem kita sebenarnya tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut? Kalau pelajar-pelajar bidang teknikal ini masih bergelut untuk mendapatkan melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat paling tinggi, misalnya ijazah ataupun pasca ijazah, tetapi kalau ruang-ruang tu terhad, kalau politeknik pun lebih kurang kita ada 24 buah politeknik. Kalau lepas itu nak melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah, setakat ni mungkin dalam 4 ke 6 buah universiti je menawarkan kursus-kursus berlatar belakangkan teknikal. Jadi akses tu masih terhad. Bagaimana kita nak mengeluarkan graduan-graduan kita yang banyak dalam hal ni? Itu sebabnya saya mengatakan kita terpaksa mengubah kita punya perception. Jadi kita tak boleh memberikan tumpuan hanya kepada ijazah saja, ataupun sarjana saja. Kerana yang penting sekarang ni, setiap kali peperiksaan, sama ada PMR ke Form 5 ke tingkatan 5 SPM, ke, mesti ada yang tercicir. Jadi apa jadi dengan yang tercicir? Lebih kurang 100,000 setahun yang jadi saya memikirkan kenapa kita tak ambil dia orang ni dan beri mereka ni peluang. Jangan kita memberikan tumpuan hanya kepada mereka yang dapat 10A1 ataupun 9A1, 15A. Kerana mereka ni juga merupakan sumber resources yang boleh kita bentuk. Kalau kita ingin meningkatkan leapfrog benda ni, kita perlu mengambil, macam saya katakan tadi, daripada secondary school tu. Kalau setakat ini hanya 10%, kita kena naikkan tu. Dan beri peluang kepada mereka yang tidak ada peluang. Mungkin dia dari segi akademik dia tak bagus. Minat dia mungkin dia kata orang bagus dengan tangan dia. Ratio kalau kita lihat di PTA, PTS, banyakkan orang perempuan lah. Pelajar-pelajar perempuan ni yang cemerlang ni masuk dalam bidang arus perdana ni. Tetapi lelaki-lelaki ni bila dah tercicir tu, kita pun tak tahu ke mana mereka pergi selepas level SPM ataupun STPM tu. Okey, di talian sekarang kita minta pengalaman saudara Zulkifli Harun, pereka cipta dan pemilik Zul Design Autotronic. Assalamualaikum Cik Zul. Waalaikumsalam. Cik Zul, ni kita cerita pasal bidang Cik Zul ni. Seronok kita bincang bersama Datuk Salih dan juga Cik Kadir. Jadi pengalaman Cik Zul sebagai orang yang kreatif, seorang orang yang inovatif, tetapi dalam hal ini kita lihat bagaimana kita perlu memberi lonjakan baru sistem pendidikan teknikal kita supaya mereka-mereka yang tidak berminat dalam bidang-bidang teori misalnya mampu beralih ke sistem teknikal bidang vocational misalnya, mereka dapat akses ke sistem pendidikan sampai ke level atau peringkat yang paling tinggi mengikut minat mereka. Faham. So, pada pandangan saya, silakan. Saya lihat sekarang ni, kita ambil contoh, tak usah jauh lah, ambil contoh Giat Mara. Permohonan ke Giat Mara pun berkurangan sekarang. Ini adalah berpunca, saya dah lihat, kurangnya minat rakyat ke arah teknikal. Itu pandangan peribadi saya, Tapi lonjakan yang terbaik yang harus kita lakukan ataupun kerajaan ambil positif. Kita sepatutnya memprovokkan teknikal ni. Kita provokkan dia macam kita buatkan hiburan muzik. Kita adakan pertandingan, kita tunjukkan apakah kelebihan-kelebihan di teknikal, di reka cipta. Kita buat satu reality reka cipta. Provokasi sangat mustahak. Tapi saya lihat provokasi kita tidak begitu serius. Itu pada pandangan peribadi saya. Bagaimana kita boleh mengubah persepsi bahawa bidang vocational dan teknikal ni satu bidang yang ketinggalan, tidak mendapat tempat di mata masyarakat dan juga pihak industri, sedangkan kalau kita nak menjadi sebuah negara maju yang mempunyai pendapatan tinggi, kalau di Australia, di New Zealand ataupun United Kingdom misalnya, mereka yang menjaga bendera untuk memberi laluan lori masuk di kawasan-kawasan construction ataupun pembinaan pun perlu mendapatkan sijil, perlu menghadiri kursus dan sebagainya. Jadi bagaimana persepsi itu perlu diubah supaya mereka yang keluar daripada politeknik, IKM misalnya, Giat Mara misalnya, mampu meraih pendapatan yang tinggi, Cik Zul?
Itu satu caranya ialah dengan kita menunjuk contoh dan tauladan melalui media-media, mencerminkan dengan lebih banyak, menceritakan tentang kejayaan-kejayaan orang yang telah melalui ke era teknikal. Saya rasa ini sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat harus kita lakukan. Itu pandangan peribadi saya. Okey, terima kasih Cik Zul ya atas pandangan tersebut. Okey, Ya, pandangan saya setuju dengan apa tadi yang disarankan oleh Cik Zul tadi, kerana memang kurang dari segi promosi tentang perkara ni. Jadi disebabkan itu kita melihat tidak ada minat di situ. Macam Cik Nazri cakap tadi di IPTA ni kebanyakannya sekarang ni wanita, ya, boleh katakan nisbahnya betul tinggi ni 70%. Ya. Semua universiti lah. Jadi saya fikir kalau begitu maknanya yang 30% mana datang mana pergi dia lelaki ni. Mungkin kita kita boleh buat, kita melakukan macam ujian aptitude. Ya. Kerana minat orang ni dia berlainan. Berbeza-beza. Berbeza-beza. Saya ada anak saudara seorang, dia memang tak minat nak pergi sekolah. Dia pergi juga tapi dia lebih berminat di bidang-bidang ni. Gadget dan sebagainya. Kalau dia buka je basikal tu dia boleh pasang balik. Jadi memang ada orang yang macam ini. Dan kalau kita melakukan sebarang ujian misalnya, dan kita tengok dia punya aptitude dalam bidang mana yang dia merit, dan kita bagi dia ini bimbingan. Dan sekarang ni kerajaan terpaksa membuat pelaburan. Kalau kita nak membuat lonjakan, kita kena membuat pelaburan. Pelaburan maknanya dalam benda perkara yang besar. Dan satu lagi, kita ada banyak ini syarikat GLC ni. Syarikat GLC ni di dalam pelbagai bidang. Dan mereka ni boleh membantu usaha untuk meningkatkan supaya persediaan kita tu, kita sudah tidak ada masa sebenarnya. Sebenarnya kita ketinggalan. Kita cuma ada hardly 10 tahun untuk menjadi negara pendidikan sepenuhnya. Menjelang 2020. Jadi kalau kata orang 2020 tu mata kita kena terang. Vision 2020 tu kan. Jadi kita kena jelas sekarang ni apa yang perlu kita lakukan apabila telah diumumkan nanti apakah bentuk model ekonomi baru tu. Jadi kita perlu melaksanakan ni. Kita punya masalah ni sebenarnya ialah pelaksanaan. Okey, sebelum sambung kita perlu rehat sebentar. Lepas ni saya beri peluang pada Cik Adi. Cik Adi tak sabar daripada tadi nak sambung kenyataan Cik Zul dan juga Dato' Saleh. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini.